Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Cikgu Khairil. Dan hari ini saya akan membincangkan teknik dan tips bagi tajuk penjelmaan 3 topik tingkatan 5 SPM. Dan fokus saya pada hari ini adalah bagaimana untuk membuat huraian bagi gabungan penjelmaan soalan kertas 2 bahagian B. Mari kita lihat contoh yang pertama. DEFG, HJLQ dan ABCQ dilukis pada suatu satah chartes. Ayat pertama tidak membawa maksud yang begitu penting. ABCQ ialah imej kepada DEFG, yang ini sangat penting, di bawah gabungan penjelmaan MN. Jelas diberitahu dalam soalan ABCQ yang besar tu, yang ada lorek tu, yang besar di atas tu ialah imej. Okey, yang ni imej. Manakala bagi DEFG, manakala DEFG di bawah ini ialah objek. Okey. Pergerakan dalam tajuk penjelmaan mesti bermula di objek, habis dan tamat di image. So, bermula daripada objek, dia bergerak naik ke satu tempat yang sama bentuk dan sama saiz di atas. Saya ulang. Daripada objek, dia bergerak naik ke atas, masuk ke suatu tempat HJLQ yang sama besar dan sama saiz. Okey. Penjelmaan yang terlibat dalam proses pergerakan ini, disebabkan ianya sama saiz, hanya ada 3 kemungkinan, iaitu pantulan, putaran ataupun translasi. Dan penjelmaan itu milik huruf yang belakang, iaitu N. Ingat, dalam tajuk penjelmaan sentiasa bermula daripada belakang. Selesai penjelmaan pertama. Penjelmaan kedua berlaku apabila gambar objek yang kecil tadi tu telah membesar, memenuhi ruangan imej. Okey. Saya ulang. Dari kecil menjadi besar, tidak ada penjelmaan lain melainkan pembesaran. Ingat, sama saiz antara 3, iaitu pantulan, putaran ataupun translasi. Manakala sekiranya berbeza saiz, jawapannya mesti pembesaran. Dan ianya milik penjelmaan M. Sekarang mari kita huraikan. Untuk N, sekali lagi saya tunjukkan, daripada bawah ianya bergerak naik ke atas, memenuhi ruangan kecil di atas yang sama saiz. Maka antara pantulan, putaran atau translasi, yang mana satu pilihan kita? Cara untuk menentukan jawapan, langkah pertama, kita sambungkan semua bucu sepadan di dalam kedua-dua objek, kedua-dua gambar rajah tersebut. Dalam kes ini saya sambungkan DEFG di bawah dengan HJLQ yang kecil di atas ni. Yang sepadan adalah D dengan H, E dengan J, F dengan L dan G dengan Q. Selesai sambung, saya lihat. Sekarang kita rujuk kepada jenis garisan warna hijau yang saya garis ni, sambungan-sambungan saya ni. Untuk menentukan sama ada pantulan, putaran atau translasi, langkah pertama kamu lihat, ada tak persilangan di antara garisan warna hijau saya tadi? Sekiranya ada persilangan, maka jawapan tersebut semestinya putaran. Sekiranya tiada persilangan, semua garis adalah selari, tiada persilangan, maka jawapannya ialah pantulan ataupun translasi. Okey, dalam kes ini terdapatnya persilangan di sini. Bila ada saja persilangan, maka jawapannya putaran. Tetapi ingat, putaran ada 2, 180 darjah dan 90 darjah. Untuk membezakan 90 dan 180 darjah, ingat, 180 darjah, semua garisan yang kita buat macam warna hijau ni, semua akan bersilang pada satu tempat. Tapi dalam kes ini, hanya 3 garisan bersilang pada satu tempat, manakala satu lagi garisan GQ terletak jauh daripada tempat persilangan, seolah-olah wujudnya garisan asing. Maka ini dinamakan sebagai putaran 90 darjah. Okey, kamu tulis yang tu, kamu dapat 1 markah. Ingat tips dia, ada persilangan, putaran. Bersilang satu tempat 180 darjah. Selain daripada itu, semua 90 darjah. Lazimnya kita perlu cari yang kedua ialah pusat putaran. Putaran mesti mempunyai pusat. Di mana pusat putarannya? Cara untuk mencari pusat, saya lebih suka menggunakan kaedah Zentner yang diperkenalkan oleh Cikgu Yasir. Macam mana?
kita pilih salah satu garisan hijau kita tadi ni dan kita bina garisan serenjang di tengah-tengahnya dan sama panjang dengan garisan hijau tersebut. Mana-mana garisan pun tak apa. Tapi untuk saya akan pilih GQ. Kerana GQ ini garisannya tegak dan pendek, mudah nak mencari garisan serenjangnya nanti. Okey, GQ adalah sepanjang 2 kotak menegak. Jadi garisan serenjangnya di tengah-tengah juga 2 kotak melintang. Okey, dan 2 titik merah yang saya letak dalam rajah ini, itu adalah 2 titik yang mungkin menjadi pusat putaran 90 darjah. Tapi yang mana? Ingat, daripada 2 titik itu hanya satu yang betul. Yang mana? Cara pemilihannya, kita sentiasa pilih titik yang berada di luar. Dalam kes ini kalau kita lihat, titik di sebelah kiri berada di luar, tetapi titik di sebelah kanan berada di dalam laluan garisan hijau kita tadi. Maka kita boleh kata pusat putarannya berada pada pusat 24. Tulis yang tu, dapat lagi 1 markah. Dan oleh kerana ini adalah putaran 90 darjah, kita kena teruskan dengan lagi satu, iaitu sama ada arah putarannya mengikut arah jam ataupun putarannya mengikut lawan arah jam. Dan dalam kotak kuning tu saya dah nyatakan cara mencari arahnya, iaitu pilih titik di luar sebagai pusat putaran, kita dah pilih, dan pilih arah bertentangan dengan pusat sebagai arah putarannya. Okey, kita ingat balik tadi, objeknya bermula di bawah naik ke atas. Okey. Dan untuk naik ke atas ada 2 cara, satu berpusing arah kiri ke atas, satu lagi berpusing arah kanan ke atas. Jadi yang mana yang perlu kita pilih? Disebabkan pusat kita dah pilih sebelah kiri, maka arah perlulah sebelah kanan, iaitu lawan arah jam. Jadi kita tambah dekat bawah lawan arah jam dan kita akan dapat markah yang ketiga, 3 markah. Mari kita lihat pula penjelmaan M. Okey, tadi yang pertama kita dah sampai dekat situ. Daripada HJLQ ianya telah membesar kepada ABCQ. Kecil kepada besar semestinya pembesaran. Okey, jadi kita tulis perkataan pembesaran, kita dah dapat 1 markah. Pembesaran juga mempunyai pusat. Di mana pusat pembesaran? Seperti mana ingin mencari putaran tadi, kita juga perlu sambung semua bucu sepadan di antara imej yang besar ABCQ dengan objek yang kecil, iaitu HJLQ. So saya sambung H dengan A, J dengan B, L dengan C, Q dengan Q. Maka saya dapat satu tempat persilangan di bawah tu. Dan tempat persilangan itulah pusat putaran. Pusat pembesaran. Itu pusat pembesarannya ialah pada Q35. Dapat lagi 1 markah. Okey. Pembesaran pada pusat dah 2 markah. Markah yang ketiga ialah kita perlu mencari faktor skala. Ataupun apa itu faktor skala? Faktor skala ialah nilai berapa kali ganda imej berbanding objek. Okey, sekarang imej dah besar. Berapa kali dia besar tu? Itu kita nak tahu, itulah faktor skala. Okey, untuk mengira faktor skala ni, kita perlu cari salah satu sisi imej dibahagikan dengan salah satu sisi objek yang sepadan. Sebagai contoh, saya ambil sisi CQ yang tinggi ni, 4 kotak, saya bahagikan dengan sisi LQ yang sepadan dalam objek, iaitu 2 kotak. Jadi 4 bahagi 2, nilainya ialah 2. Maka saya perlu tulis di sini faktor skala K sama dengan 2. Saya dapat lagi 1 markah, total 3 markah. Okay, ingat pembesaran mesti ada pada pusat dan juga mesti ada faktor skala. Mari kita lihat tips SPM yang saya senaraikan di sini. Yang pertama, pelajar ini menulis pembesaran pada pusat Q, faktor skala 2. Apa yang pelajar ini tak tulis? Yang pertama, pelajar ini tidak menulis koordinat. Beliau hanya menulis Q sebagai pusat. Salah tak? Salah ke penulisan beliau ni? Jawapannya tidak. 3 markah penuh. Okey. Kamu dibenarkan menulis Q sahaja.
kamu dibenarkan menulis 35 sahaja, ataupun kamu juga dibenarkan menulis kedua-duanya, Q35. Untuk contoh yang kedua, pelajar yang kedua, pelajar ni tulis pembesaran pada pusat Q. K sama dengan 2. Wah, lagi ringkas. Q sahaja tanpa koordinat. Faktor skala pun dia hanya tulis K sahaja sama dengan 2. Salah atau betul? Jawapannya diterima 3 markah. Okay, kamu dibenarkan menulis simbol K sebagai ganti faktor skala. Kenapa? Kerana kesannya seperti contoh pelajar yang ketiga. Pelajar yang ketiga ni dia salah tulis. Ayat yang sepatutnya ialah faktor skala, tapi ditulisnya skala faktor, iaitu dia translate bahasa Inggeris secara direct. Bahasa Inggerisnya scale factor. Jadi dia melayukannya jadi skala faktor. Nampak simple saja kesalahan dia, tapi pelajar ini hilang 1 markah. Tak dibenarkan, salah terbalik tulis faktor skala kepada skala faktor. Manakala contoh pelajar keempat ni kesalahan paling besar. Di dalam tajuk penjelmaan, kamu tak dibenarkan salah ejaan, terutamanya kepada 4 jenis penjelmaan: pembesaran, pantulan, putaran dan translasi. Pelajar ini hanya menulis pembesar, tertinggal huruf A dan N. Kesannya walaupun pusat betul, faktor skala betul, hanya penjelmaan pertamanya salah, markah yang dia dapat adalah 0 markah. Okey, hati-hati ya, ini kesalahan yang sering berlaku dalam SPM. Mari kita lihat contoh yang kedua. Dalam contoh yang kedua diberi EFGH ialah image bagi PQRS. Okey, sekarang pelik sikit objeknya lebih besar. Berlakunya proses pengecilan di situ, daripada besar jadi kecil. Tetapi dalam matematik tiada penjelmaan pengecilan. Walaupun daripada objek yang besar kepada image yang kecil, namanya tetap pembesaran. Tiada pengecilan. Okey, itu adalah penjelmaan yang pertama. Dan yang kedua, ABCD pula. Yang atas tu ialah image kepada EFGH. So, EFGH bergerak masuk ke dalam ABCD yang sama saiz. Dan apabila sama saiz, semestinya antara pantulan, putaran atau translasi. Mari kita jawab yang pertama dahulu. Okey, sekali lagi saya ulang. Objeknya besar kepada image yang kecil. Namanya bukan pengecilan, namanya masih lagi pembesaran. Jadi kamu tulis pembesaran 1 markah. Dan pembesaran, ingat, mesti ada perkataan pusatnya di mana dan juga faktor skalanya berapa. Di mana pusatnya? Untuk mencari pusat, saya sambungkan bucu-bucu yang sepadan di antara objek besar tu PQRS dan image yang kecil EFGH. Saya sambung P dengan E, Q dengan F, R dengan G dan S dengan H. Saya dapat satu tempat persilangan di bawah tu. Maka pusat pembesarannya ialah -1, -5. 1 markah. Dan berapa pula faktor skalanya? Untuk mencari faktor skala, ingat hati-hati. Sisi image bahagi sisi objek. Image yang kecil tu, objek yang besar. Jadi saya ambil satu sisi, saya ambil sisi HG yang ni. Maka dalam objek yang sepadannya ialah SR. So HG 4 kotak, SR 8 kotak, jadi 4/8. Saya permudahkan mendapat 1/2. Maka faktor skalanya ialah 1/2. Dapat lagi 1 markah. Okay, tipsnya, kalau proses itu objeknya besar, image-nya kecil, iaitu pengecilan, faktor skala mesti pecahan. Dan pecahan tersebut ialah pecahan wajar. Okay. Dan untuk penyelmahan yang kedua, daripada EFGH kepada ABCD, proses yang melibatkan saiznya sama. Maka di antara pantulan, putaran atau translasi, yang mana satu pilihan kita. Macam awalnya tadi, kita sambungkan semua bucu yang sepadan. E dengan A, F dengan B, G dengan C dan H dengan D. Kita lihat, ada persilangan atau tidak? Ya, ada persilangan. Bila ada persilangan, semestinya putaran. Okey. Dan putaran dalam kes ini lebih eksklusifnya untuk kes ini,
empat garisan hijau yang saya bina bersilang pada satu tempat sahaja. Apabila satu tempat sahaja, maka putaran 180. Kamu tulis perkataan putaran tadi, kamu dah dapat satu markah. Satu tempat persilangan 180 darjah, dapat lagi satu markah. Dan pusatnya ialah pada tempat yang bersilang tersebut, iaitu pada pusat 00 ataupun pada asalan. Okey, dapat 3 markah. Perlu dinyatakan arah sama ada lawan ataupun ikut arah jam? Jawapannya, untuk putaran 180 darjah tidak perlu dinyatakan arah putarannya. Jadi kamu selesai dengan nyatakan pusat sahaja. Okey, jadi itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Sekali lagi, teruskan bersama saya untuk video-video yang akan datang dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.